Tentu para penonton nak bertanya, apakah itu Rasam Utsmani? Rasam Utsmani bukanlah Sayyidina Utsman yang mencipta, bukanlah Sayyidina Utsman yang mengarang. Sebenarnya dia menurut apa yang tulis dalam Quran yang pertama oleh Siti Hafsah. Itulah sebab dia hanya tukang kumpul. Maksud itu kata Rasam Utsmani. Nah, maka jangan kita keliru. Kita Rasam Utsmani, kita kata Rasam Utsmani yang mencipta, dia mengarang. Dia mengambil Quran yang apa Siti Hafsah, itu yang dikumpulkan diikut. Jadi tukang kumpul itu dikata Rasam Utsmani. Di antara kelebihan Rasam Utsmani, para penonton dan cikgu sekalian, ialah kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut itu. Resamnya semua Rasulullah. Kerana Rasulullah mendapat dari Jibril. Yang kedua, Rasam Utsmani adalah tulisan asal Al-Quran. Yang ketiga, Rasam Utsmani boleh dibaca dengan berbagai-bagai qiraah yang sahih. Yang keempat, boleh memahami maksud yang berlainan dalam dan tidak terkeluar daripada mushaf yang sebenar. Yang kelima, lebih daripada 12,000 para sahabat telah bersepakat bahawa inilah Quran tauqifi. Apa itu taufiqi? Artinya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berpandu kepada petua Imam Malik radhiyallahu an, Al-Quran hendaklah tulis dengan Rasam Utsmani. Yang ketujuh, bilangan ayat Al-Quran Rasam Utsmani bertepatan dengan riwayat yang dirawikan oleh hufaz kalangan-kalangan sahabat. Yang 8 yang akhir, Rasam Utsmani mengandungi rahsia dari segi isbat dan hasf dan juga huruf-hurufnya dan ziyadahnya semuanya. Itulah dia, para penonton, apa yang telah kita fahami dalam pelajaran ini, yaitu ayat yang kedua ataupun surah yang kedua yang berbunyi Ya ayyuhal muddatsir. Kemudian dalam masa Rasulullah, Quran-Quran ini tidak terkumpul lagi. Tetapi masa Abu Bakar lah baru ada Quran yang pertama dalam Islam yang telah dikumpulkan. Quran disimpan, rujukan. Seterusnya disimpan oleh Sayyidina Umar. Seterusnya disimpan oleh anandanya Hafsah binti Umar. Seterusnya Quran ini juga menjadi panduan kepada Sayyidina Utsman untuk diberikan kepada negara-negara yang lain yang berkendak kepada Quran yang telah ada ini. Itulah para penonton dan cikgu sekalian pelajaran kita kali ini. Dan cikgu berharap semuanya ini akan cikgu soal pada pelajaran akan datang. Hingga kita bertemu, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran kita yang lalu, anak telah pun faham. Setelah mangkat Sayyidina Umar bin Khattab terus dilantik oleh para sahabat, yaitu khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bila ni? Selepas 3 hari Sayyidina Umar dimakamkan, baru dilantik. Anak telah pun faham segala apa yang telah cikgu terangkan dalam pelajaran lalu. Cikgu telah menyediakan beberapa soalan dan cuba semua memberikan jawapan. Di antaranya salah seorang daripada rakan anak akan cikgu berikan. Dengar soalan yang pertama, para penonton semua ya. Terangkan serba sedikit masa pemerintahan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Apa yang berlaku di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Apa yang berlaku dalam masanya. Coba kita kemukakan soalan ini kepada Halilah. Di masa pemerintahan Khalifah Utsman, kerajaan Islam telah meluas ke segenap negeri yang jauh. Demikianlah juga umat Islam telah begitu ramai berkembang di rata-rata negeri seperti di Mesir, di Syam, Iraq, Parsi, di Afrika dan terdapat setiap kari mempunyai naskah Al-Quran yang tersendiri. Itu dia tepat. Kita telah berikan soalan ini, telah diberikan jawapan yang tepat. Tengok bagaimana luasnya kerajaan Islam pada masa Sayyidina Utsman. Di Mesir katanya, di Syam, di Iraq,
di Afrika. Tetapi Quran juga telah pun para sahabat ada mempunyai naskah-naskah tersendiri yang ditulis dengan tangan ketika matba'ah tak ada lagi. Ditulis dengan tangan saya begitu rajin. Disalin, ditulis. Ini soalan yang pertama tepat jawapannya. Bagaimana soalan yang kedua pula? Dengar dulu soalannya ya. Apakah tindakan Sayyidina Osman tentang Al-Quran setelah negara Islam berkembang luas? Fahamkan soalannya. Apakah tindakan Sayyidina Osman tentang Al-Quran setelah negara Islam berkembang luas? Cikgu makan soalan ini kepada Muhammad Amin. Ya cikgu, Sayyidina Osman telah membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran cikgu, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Said bin Aus, Abdul Rahman bin Haris dan para sahabat, dengan membentuk Al-Quran dengan menyalin lembaran Al-Quran yang diambil dari simpanan Hafsah binti Umar itu. Bagaimana anak jawapannya ya? Ya, membukukan Al-Quran. Ketika Sayyidina Osman ya, setelah jawatan kuasa penulisan, langsung dia bukukan Al-Quran ini dengan menyalin lembaran-lembaran Quran yang diambil daripada Quran yang terdapat dalam simpanan Sayyidah Hafsah. Dia masa Abu Bakar kita sudah tahu dulu, satu Quran ini ditinggalkan kan kerana kematian 70 orang sahabat. Quran terus kepada Sayyidina Umar, terus kepada Sayyidah Hafsah. Quran inilah menjadi panduan kepada Sayyidina Osman, langsung dibuka Quran ini. Menurut sejarah, 6 Quran telah pun ditulis di atas kepada negeri Syam, di Basrah. Satu Quran tinggal kepada dirinya, itu namanya Imam. Itu namanya Al-Quran Al-Imam. Sayyidina Osman sendiri megang Quran. Ya anak-anak. Anak telah pun faham. Dengan adanya mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Osman ini, telah dapat menyatukan kaum muslimin dalam satu bentuk mushaf yang seragam menurut bacaan dan tulisan. Seterusnya, dapat juga menyatukan bacaan daripada satu bacaan mushaf Osmani dengan beberapa lughah, lahjah yang telah ada dalam Quran ini dapat juga disatukan. Seterusnya dapat menyatukan juga tertib dan susunan surah-surah yang telah tinggal oleh Rasulullah pada masa hayatnya dulu. Anak-anak sekalian, keistimewaan Rasam Osmani banyak. Sesiapa yang dapat membaca dengan Rasam Osmani, insya-Allah dia akan dapat baca Quran dengan tepat dan betul. Di antaranya keistimewaan atau kelebihan Al-Quran ini mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah menerima segala ejaan, rencana yang diberikan oleh Jibril adalah Rasulullah juga telah merintahkan sahabat-sahabat menulis sebagaimana yang direncanakan. Satu. Al-Quran tulisan asalnya. Rasam Osmani adalah tulisan asal Al-Quran. Dua. Yang ketiga, Rasam Osmani boleh dibaca dengan berbagai qiraat. Walaupun kita lihat satu macam, tetapi orang boleh baca. Qiraat ditujuh sana, boleh baca qiraat Hafs, boleh baca qiraat Nafi', Kisai, Ibn Amr. Ya. Apa lagi? Hamzah. Quran itu boleh dibaca. Ini keistimewaan Rasam Osmani. Yang keempat, boleh memahami maksud yang berlainan dan tidak terkeluar daripada maknanya. Walaupun barisnya lain sedikit, tetapi makna, maksud tidak langsung terkeluar daripada fahamannya. Yang istimewa lagi, 12,000 para sahabat telah bersetuju di atas tindakan Sayyidina Osman ini. Dan bersepakat, tulisan Sayyidina Osman ini ialah tauqifi. Apa makna tauqifi? Makna ini daripada Allah SWT. Bukan ciptaan Sayyidina Osman. Bukan ciptaan Sayyidina Umar. Bukan ciptaan Rasulullah. Tetapi tauqifi artinya daripada Allah SWT yang telah menetapkan Rasam Osman ini. Yang keenam, berpandu kepada petua Imam Malik radhiyallahu anhu.
hendaklah ditulis Utsmani sebagaimana yang ditunjukkan. Artinya kita tak boleh tambah alif, tak boleh tambah waw, tak boleh dikurangkan. Ketuanya adalah hukumnya haram. Berdosa orang yang menambah-nambah dalam Rasam Utsmani atau mengurangkannya. Yang ketujuh, bilangan ayat Quran Rasam Utsmani bertepatan. Bertepatan dengan riwayat oleh segala hufaz-hufaz di kalangan sahabat. Yang akhir sekali, Rasam Utsmani adalah mengandungi rahsia. Tidak siapa yang tahu melainkan Allah Ta'ala. Ada rahsia di sana. Kalau Quran mu'jizat, tulisannya juga adalah mu'jizat. Rahsia yang tidak sesiapa yang mengetahui Allah Ta'ala. Dalam segi hazaf, kenapa dibuang? Kenapa tak ditulis huluf ini? Kenapa ditambah? Ini semua rahsia. Tidak manusia yang tahu, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Rasulullah mengikut saja. Diikut oleh para Sayyidina Umar, oleh para sahabat, oleh Sayyidina Utsman. Inilah di antara kelebihan Rasam Utsmani.